Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Setengah daripadanya sifat ma'ani itu kudrat, kudrah. Arti kudrah ialah perkuasa. Yang diibaratkan dengan bahasa Melayu kita dengan ring atau ring. Ring. Dia bahagian selatan ni kadang tak faham lah istilah ni. Kalau kita di pantai timur faham ring kan. Tak ada ring dah. Dok apa? Dok ring dah. Tak ada kuasa lagi. Maka pasal itulah Tuhan berkuasa. Apabila ada perkuasa, maka berkuasa. Maka pasal itulah Tuhan berkuasa mengadakan. Jadi ada sifat perkuasa, maka berkuasa. Sebagaimana ada sifat pelihat, maka melihat. Sebagaimana ada sifat perkata, maka berkata. Dan meniadakan apa-apa mungkin. Jadi adanya sifat ma'ani pada Tuhan, maka berkuasalah Tuhan mengadakan tiap-tiap mungkin atau meniadakan tiap-tiap mungkin. Jadi kita bincangkan di sini sifat ma'ani, lihat pada manusia dulu. Kita lihat pada manusia. Sifat ma'ani ni perkara yang umum. Ada kalanya pada diri manusia ini, ada orang tanya, Ustaz Rashid ni banyak cerita pasal manusia-manusia. Yalah, kenal manusia dulu baru kenal Tuhan. Tak kenal kita maka tak payah kenal Tuhan. Dan kita tak kenal kita mana kita tak ada. Kalau kita tak ada, orang gila lah kita ni. Jadi tak perlulah kenal Tuhan lah. Jadi kenal kita. Jadi bila sebut saja, kalau dalam mata jawahir tauhid apa semua ataupun dalam bicara-bicara kitab lain, dan kitab lain mengatakan alam itu sebagai petunjuk kepada adanya Tuhan. Yang dimasukkan dengan alam merujuk kepada dua perkara. Merujuk kepada dua perkara. Iaitulah dua perkara ini perkara yang wujudi, bukan amrun itibari. Pertamanya zat, kemudian arad, jisim dan juga arad. Ini dua perkara. Dua perkara ini pula bila bicarakan tentang arad, bicarakan tentang arad kalau alam. Alam. Jadi kita ubahkan kepada ma'ani. Ubahkan daripada arad kepada ma'ani. Nak fahamkan cerita tadi. Fahamkan pembagian tadi. Jadi ma'ani pada manusia ni pula ada kategori-kategorinya. Sebahagiannya dikesan dengan panca indera yang 5. Panca indera yang 5. Jadi ada kalanya sifat ma'ani kita lihat pada kitab, lihat pada dinding, dikesan dengan warna, dengan penglihatan, iaitulah merujuk kepada warna dan juga cahaya. Sebahagian pula dikesan dengan panca indera dengan dengar, iaitulah huruf suara. Jadi huruf suara adalah sifat ma'ani, dikesan dengan panca indera dengar. Ada yang dikesan dengan panca indera rasa, iaitulah yang 8. Apa dia? Masin, manis, payau, pahit, kelat, pedas. Jadi itu semua rasa-rasa tu ada, dia ingat Mak Lipat kata apa? Zat
Bukan lepas. Dia sebut nama tak boleh. Kena sebut dah. Yang geng pengaku Asy'ariyah pula, apa dia tu? Putih itu amrul i'tibari. Lagi pening dia. Jadinya ada yang dikesan dengan rasa. Jadi masin, pahit apa semua tu sifat ma'ani bagi gula manis. Bagi gula, apa nama gula. Kemudian sifat ma'ani bagi garam apa dia? Masin. Sifat ma'ani bagi pedas, bagi cili, pedas. Tu. Itu semua sifat ma'ani bagi perkara-perkara tersebut. Ada yang kesan dengan apa dia? Hidu, busuk, wangi. Dikesan dengan hidu. Bukan sifat itu di hidung. Sifat yang ada yang berkaitan dengan hidung kita ialah menghidu. Tapi sifat ma'ani yang dikesan dengan hidung itu ialah pada udara. Tak perlu ambil tu, tek lembu tu, tak perlu ada kat depan hidung kita. Lalu pun dah bau. Bukannya tak hidung tu ada kat kita, tak ada pun. Tak faham saya cakap ni? Faham dah kan? Jadi, panas apa nama, wangi, busuk, bacin. Itu semua sifat bagi apa? Yang kita bau, sifat bagi udara. Jadi udara yang berbau busuk, udara yang berbau wangi. Tak menafikan diri najis tadi memang busuk. Namun yang kena pada kita tadi ialah apa dia? Udara. Jadi bau-bau tadi sifat bagi udara. Apa lagi? Sentuhan. Jadi sentuhan seperti apa dia? Licin, kesat, panas, sejuk. Itu sifat mani. Sifat mani bagi apa? Bagi udara juga. Oleh kerana itu, kita tak pegang api, tapi rasa panas apabila kita sedang masak. Api tak kena kat kita pun, tapi rasa panas. Sebab apa? Udara yang panas bersentuhan dengan kulit kita. Jadi, udara yang bersifat. Jadi, panas itu sifat mani bagi udara. Lagi apa lagi? Dikesan dengan suara tadi, dengan pendengaran, huruf suara. Itu kita bincang cepat kalam tu. Jadi inilah kesimpulannya. Sebagiannya dikesan, sifat ma'ani itu dikesan dengan panca indera. Jadi rasa apa dia? Apa nama, licin ni, contoh, sifat yang dikesan dengan sentuhan. Sifat itu sifat bagi kulit. Ni kulit licin. Panas, budak demam. Panas itu sifat bagi tubuh. Itu sifat ma'ani bagi tubuh budak yang sedang demam. Dikesan dengan sentuhan. Adanya pula sebahagian sifat ma'ani dikesan dengan wijdan, dengan rasa. Kita dapat rasa lah. Seperti macam mana kau rasa kau cinta? Aku tahulah aku yang bercinta. Macam mana kau tahu kau tu melihat? Aku tahulah aku yang tengok sekarang ni. Jadi kita wijdan, kita dapat rasa. Ini dinamakan sebagai sifat nafsaniyah. Bila sebut saja sifat nafsaniyah, artinya sifat yang dikesan dengan wijdan, dengan kita sendiri dapat rasa. Iaitulah nafsaniyah yang bangsa pada diri kita. Banyak yang bangsa pada dalam diri kita, cukup banyak. Antaranya apa dia? Sifat panca indera kita. Sifat panca indera kita bukan mata. Mata alat yang berkait dengan sifat panca indera. Apa lagi? Dengar, bukan telinga, panca indera kita. Telinga ialah peralatan yang berkait dengan sifat panca indera kita. Panca indera itu ialah nafsaniyah kita. Sifat nafsani. Dah tuan-tuan Dan kalau kita lihat dalam apa nama Luqtatul Rahman, Imam Zarkashi ke ni semua, ada yang mengkategorikan, At-Tusi mengkategorikan sifat ma'ani kepada 21. Bagi alam ni, bagi alam dia kategorikan kepada 21, tak silap saya. Tapi sebenarnya dia tak dapat dihitungkan. Kerana banyak benda yang kita tak tahu. Ini istiqra' yang nakis, bukan tam. Apa konsepnya? Perkara yang tak jumpa, tak semestinya tak ada. Itu yang kita pegangnya. Jadi berapa banyak yang kita tak boleh nak hitung. Kat bulan, matahari, bintang, tak tahu pun. Jadi taksim adalah istiqra' nakis, bukan tam. Baiklah, apabila kita dah faham tentang kita, dalam diri kita juga ada sifat ma'ani yang bangsa nafsani.
Bukan bangsa apa ni, panca indera yang 5 tadi. Bangsa nafsani. Antaranya ring kita. Ring kita ni wujud pada diri kita. Macam mana kita tahu kita ada ring? Dikesan macam mana? Dengan wujudan. Kita yang tahu, kita sakit kita tahu le. Yang kau bising-bising, aku yang buat aku tahu le macam mana. Ibarat begitulah. Jelas kan tuan Jadi kesimpulannya macam mana? Sifat ma'ani itu ialah sifat yang wujudiyah, yang kategori nafsani pada manusia, pada makhluk. Ada yang kategori bukan nafsani, tapi kudrat ini merujuk kepada nafsani. Begitu juga sifat-sifat mana yang lain ini, bicara ni. Lalunya, dengan ring ini, dengan sifat kudrah ini, diterjemahkan dengan perkuasa. Maka berkuasalah mengadakan dan juga meniadakan apa-apa mungkin. Jadi ta'aluk bagi kudrah itu ialah ijad wal i'dam. Mengadakan dan juga meniadakan. Ataupun kita ringkaskan, merubahkan. Ataupun kita ringkaskan, memberi kesan. Cukup, itu ringkasan dia. Bila kita huraikan lagi, iaitulah dengan cara mengadakan dan juga meniadakan. Baiklah, kita bincang lagi. Jadinya, takluk bagi kudrah itu. Apa yang dimasukkan takluk? Ada bincang nanti tak? Ada tak apa, kita bincang dia. Takluk bagi kudrah itu ialah meniadakan apa-apa mungkin. Mengadakan, meniadakan apa-apa mungkin. Artinya, takluk bagi kudrah berkait dengan perkara yang imkan. Imkan. Secara zati. Imkan zati. Bila sebut imkan, tak ada yang imkan aradi. Imkan si zati. Apa maksud imkan? Menerima ada dan juga tiada. Tasawi baina tarafain. Bersamaan pada dua perkara. Dua kanan kiri. Ada dan juga tiada. Neraca dia. Itu namakan sebagai imkan. Pegang sini saya kata. Imkan merupakan sifat nafsiah bagi alam. Imkan ialah sifat nafsiah bagi alam. Tu nafsiah kita ialah imkan. Selagi mana keberadaan kita, selagi itulah kita bersifat dengan imkan. Apabila kita ini bersifat mengimkan, mustahil berubah daripada imkan kepada wujud. Itu konsepnya. Jadi, manusia tak boleh jadi Tuhan. Kerana Tuhan itu ialah wujud. Kita ini imkan. Imkan ialah nafsiah. Apa itu nafsiah? Sifat yang tak bercerai daripada zat selama mana keberadaan zat. Selama mana kita ini ada, sama itulah kita bersifat dengan imkan. Maka kesimpulannya, tak mungkin kita menjadi ketuhanan. Nak cerita di sini, kudrat dia hanya berkait dengan mungkin. Apa beza antara mungkin dengan imkan? Dah cerita badaurah, kalau imkan mungkin tak reti juga, letih lah. Mungkin ialah perkara yang bersifat dengan imkan. Mungkin di sini ialah perkara yang bersifat dengan imkan. Imkan itu sifat bagi mungkin. Wajib ialah zat yang bersifat dengan wujud. Mungkin ialah sesuatu yang bersifat dengan imkan. Jadinya kudrat ini hanya berkait dengan perkara-perkara yang imkan. Imkan di sini ialah imkan zati. Kerana kita lihat kepada Salohi dulu. Di imkan zati. Apa maksud imkan zati? Artinya zat dia tadi memang imkan macam kita ni. Cawan ni imkan ni, cawan ni imkan zati. Tapi wajib tak ada sekarang. Ni cawan ni wajib ada tak? Wajib ke imkan? Imkan zati wajib aradi. Imkan zati memang dirinya bersifat boleh ada, boleh tiada. Tapi aradi, wajib aradi. Wajib mendatang. Sebab apa? Buta apa memang ada lah ni. Dalam maklumat Tuhan, dalam murad Tuhan, perkara itu ada. Artinya dah ditentukan Tuhan pada bagian-bagian perkara ini wujud. Maka perkara itu wajib ada. Ini dinamakan sebagai wajib aradi. Walaupun wajib aradi, wajib mendatang, tetap dia imkan zati. Jelas jadi dia kata sini apa-apa mungkin. Dan jika yang mustahil pada adat, artinya kalau hukum adat sekadar mustahil, tidak semestinya mustahil pada akal. Mustahil pada adat ada kalanya mustahil pada akal, ada kalanya harus pada adat.
pada adat ada orang menjadi Tuhan? Ada pada adat? Ada? Tak ada. Jadi pada akal ada tak? Tak ada. Jadi mustahil adat dengan mustahil pada akal kadang-kalanya sama, kadang-kalanya tak sama. Jadi tak kira lah dianya mustahil pada adat sekalipun, seperti khawarikul adat. Khawarikul adat macam mana? Zat Nabi, jismul kasif, jismul apa nama kasif, mana material yang jenis jauhar, jirim apa semua ni, tiba-tiba boleh meluncur, boleh terbang, bergerak sepantas cahaya. Jadi segi adatnya memang mustahil, benda berat dia memerlukan tujahan. Ibarat kata namakan sebagai konsep tujahan lah. Tujahan dan juga pengurangan jisim apa semua tu. Itu hukum adat. Tapi hukum akalnya apa dia? Tiap-tiap yang berjirim, bergerak dan diam adalah sifatnya. Kelajuan, lembab, perkara yang sebagai imkan saja. Yang wajib sama ada diam ataupun bergerak. Itu saja yang wajib, hukum akalnya. Tapi laju dan juga perlahan, bicara apa itu laju, apa itu perlahan, itu hanyalah imkan saja. Itu bincang mak lain tak? Atau arudi, ataupun dinamakan sebagai mustahil pada aridi. Mustahil yang mendatang. Seperti apa dia? Seperti imannya Fir'aun, imannya Abu Lahab, berimannya apa dia? Abu Jahal. Jadi beriman Abu Jahal, kufurnya Abu Jahal imkan zati. Sebab apa imkan zati? Ianya adalah makhluk Tuhan. Dijadikan iman, dijadikan kufur pada Abu Jahal, Abu Lahab semua. Sekadar imkan dirinya boleh jadi. Tak wajib pun Tuhan menjadikan kufur, tak wajib Tuhan menjadikan Islam pada Fir'aun tadi. Itu zati, diri pekerjaan bagi makhluk, iaitulah dinamakan sebagai iman, dinamakan sebagai kufur pada Fir'aun, pada Abu Lahab, pada Abu Jahal. Itu zatinya. Namun apabila melihat aridi mendatang, maka ianya menjadi mustahil. Mustahil Fir'aun beriman, mustahil Fir'aun Abu Lahab beriman. Tapi diri beriman itu asalnya imkan zati. Namun bila dilihat pada murad Tuhan, dilihat pada kehendak Tuhan, dilihat dalam maklum Tuhan, maka wajib berlaku. Wajib berlaku kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Lahab. Jadi kufurnya Abu Lahab maknanya apa dia? Berimannya Abu Lahab, berimannya Fir'aun, perkara yang mustahil aridi. Namun kudrat Tuhan, saluhi qadim, bertakluk. Artinya layak pun. Layak Tuhan nak bagikan tapi tak jadikan. Layak sekadar layak saja. Sekalipun atau pada aridi sekalipun. Itu. Sekalipun wa ja'alna likulli syai'in. Apa nama? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Umum. Kulli. Tiap-tiap. Cuba kalau golongan Wahabi ni bila sebut saja kulli tu, itu yang sampai peringkat Tuhan nak naik atas sayap nyamuk pun itu kehendak Tuhan lah. Itu yang geng-geng ni lah, dari Wahabi ni lah. Sedangkan dalam ibarat Imam Syafi'i, kita ma min amin illa qad khussisa. Amin makhsus kan, bicara dalam kitab risalah tu. Jadi memang kebanyakannya telah dikhususkan. Lafaz am tapi telah dikhususkan. Begitu juga lafaz ala kulli syai'in qadir tadi. Cuma saluhi memang layak. Layak sekalipun tidak terbatas, hanya terbatas kepada perkara-perkara yang mungkin saja, perkara yang bersifat dengan imkan.
Baiklah, pendalilan percaman kata ada kudrat padanya Allah Ta'ala itu ialah kita. Kita reti daripada ada beberapa banyak jaksa-jaksanya, asar, kesan, makhluk. Tu jaksanya, kesan dia. Jadi alam ni adalah asar. Asar dengan maksud maksur. Asar bukan maksud masdari. Yang silap faham tu lah. Asar dengan maksud apa dia? Mahsala bil masdar ataupun ism maf'ul. Khalqun dengan maksud makhluk, bukan khalqun dengan maksud masdari. Kalau khalqun dengan maksud masdari, dia amrun itibari. Amrun itibari. Amrun itibari dia tak ada pada khariji. Jadi bila sebut saja amrun itibari dia tak ada pada khariji, dia tidak wujud, macam mana kita kata Tuhan wujudkan dia? Itu jadi perbahasan dia. Jelas tak itu? Kita katakan perbuatan hamba. Bila sebut saja perbuatan hamba yang dimakhluk Tuhan itu merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada sifat-sifat yang ada pada diri kita. Itulah yang dinamakan sebagai makhluk hakiki. Namun perbuatan yang merujuk kepada amrun i'tibari, yang merujuk kepada masdari, dia makhluk dengan sebut dengan cara macam mana? Tibaiyah. Dengan cara mengikut. Bukan hakiki. Dengan cara mengikut, bukan hakiki. Artinya dia tidak dijadikan. Ini perbincangan yang hebat. Perbincangan yang hebat lah. Seperti mana kita bicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang zaman, masa. Masa itu amrun itibari, kita kata amrun itibari. Amrun itibari dia bukan wujudi. Macam mana kita katakan zaman ataupun masa itu dijadikan Tuhan? Macam mana kita katakan masa itu ialah makhluk Tuhan? Sedangkan makhluk itu ialah ijad. Mengadakan. Ijad itu ialah perkara yang wujudiah. Sedangkan masa itu bukannya wujudiah, dia amrun i'tibari. Lalu kita mengatakan yang dimaksudkan masa itulah ialah makhluk dengan cara mengikut. Mengikut macam mana? Apabila kita katakan masa itu ialah muqaranah dua perkara. Artinya penilaian dua perkara. Kita kaitkan bergeraknya jarum dengan berjalannya kita. Jadi pergerakan kita dikaitkan dengan bergerak jam. Jam tu ada, pergerakan kita tu ada. Jadi perkaitan itu dinamakan sebagai masa. Jadi perkaitan itu amrun i'tibari. Namun perkaitan ini dia mengikut dengan apa dia? Dengan adanya jarum, jam tadi, dan juga diri kita. Itu sebab dinamakan sebagai makhluk. Makhluk dengan cara mengikut. Bukan makhluk dengan maksud dijadikan. Kalau kita kirakan yang dimasukkan dengan kudrat Tuhan, apa kudrat Tuhan? Mengadakan. Tu takluk tadi, mengadakan. Dan makhluk itu ialah ijad. Dinamakan sebagai khalqun ni. Jadi kita faham di situ. Makhluk masa tadi dinamakan sebagai makhluk dengan sebab ikutan, mengikut. Lalu dinamakan juga makhluk jugalah. Begitulah juga mengenai apa dia? Perbuatan hamba. Begitulah juga perbuatan hamba. Begitu juga dengan hukum taklif. Itu perbincangan yang halus-halus tu. Tapi kena faham apa itu masdari. Mahasala bil masdar. Tak apalah, kita teruskan lagi. Tak habis ni. Iaitu alam. Jadi jasa-jasa bagi kudrat itu ialah alam. Alam ialah ma siwallah. Merujuk kepada jisim dan juga jauhar. Ini matalib sab'ah tadi. Kita bicara matalib sab'ah ni cukup panjang. Dengan sebab mustahil pada akal nak ada alam ini dengan sendirinya. Mustahil adanya alam ini dengan sendirinya. Dengan tabiat dia. Maka tentu ada yang mengadakan dia alam ini. Dinamakan sebagai apa dia? Perkara luaran yang mentarjihkan. Perkara yang luaran yang merubahkan akan diri alam tadi. Maka tentu tak boleh mengadakan dia alam ini melainkan satu zat, iaitulah Tuhan yang ada kudrat padanya. Jadinya bila adanya tahi lembu mestinya adanya lembu. Bila adanya kesan pastilah ada yang memberi kesan. Bila adanya daun bergoyang mesti adalahnya
Angin, tak boleh sebut sekarang, daun dengan angin. Dah macam mak lipat dah sekarang. Kita kata orang lama dululah. Adanya tai unta, adanya unta. Adanya tapak kaki, bekas tapak kaki maknanya adanya harimau. Bezanya macam mana? Bezanya apabila golongan-golongan ahli kalam, dia nampak tapak kaki harimau, dia mengatakan ada harimau dan dia ukur tapak kaki harimau tadi. Tapak kaki harimau tadi. Macam mana dia ukur berapa jari. Diukur tu harimau ke tapak kaki? Tapak kaki. Tapi dapat bayangan macam mana? Dapat faham. Oh hebat ni, dia kalau pok kita ni memang mati kat situ juga. Itu sekadar kefahaman. Faham pada makhluk, maka fahamkan akan ketuhanan. Faham Tuhan itu bukan faham dia dapat ukur tapak kaki harimau, tidak. Dapat memahamkan sekadar kemampuan. Maka datangnya sifat takut kepada harimau tersebut. Tapi yang jadi masalah apa dia? Dia asyik ukur je tapak kaki harimau tu. Ukur tak kesudah sampai dia mati. Sedangkan apa dia? Tindakan daripada tengok tapak kaki harimau rasa takut. Itu berlaku pula kepada golongan sufi. Dia tengok tapak kaki terus panjat apa dia? Panjat pokok. Tak payah tunggu nak fikir ini tapak kaki apa. Tak fikir dah. Itu namakan lihat dengan hati. Meloncat ke atas. Beza tuan Jadinya pastilah ini mahasala, suatu yang terkesan, suatu yang terhasil daripada kudrah, daripada perkuasa, daripada suatu sifat yang dinamakan sebagai perkuasa. Perkuasa itu pula ialah suatu sifat. Sifat pula tak boleh berdiri sendiri. Mestilah ia berada pada zat. Sebut saja sifat maqama bi ghairihi. Bi ghairihi itu ialah zat. Zat itu dinamakan sebagai apa dia? Maqama bi nafsihi. Suatu yang berdiri dengan sendirinya. Lalu kudrat itu zat yang bersifat kudrat dinamakan sebagai qadirun. Maka pasti adalah suatu zat yang bersifat dengan kudrat yang dinamakan sebagai berkuasa, yang berkuasa. Itu dia. Maka apabila kita kejam, jazam, tahakkuk, kata ada kudrat, bila ada kudrat padanya, pada zat tersebut, maka tentulah tidak ada lemah padanya. Ini dinamakan sebagai tanakut dia. Bila dia berkuasa, pastilah ia tenapi lemah. Ini konsepnya. Dia punya lawanan dia, nakid dia, did dia. Tak kira perbincangan macam mana pun. Jadi mesti ada lawanan dia. Tak boleh ada serentak. Tak boleh ada serentak, tak boleh tiada serentak. Itu konsep dia. Tak boleh ada serentak, tidak boleh tiada serentak. Jadi did dia. Jadi bila sebut saja lemah, lawan dia mesti perkuasa. Tak boleh kata tak lemah dan juga tak boleh kata tak boleh ada serentak, adanya lemah dan juga berkuasa, dan tak boleh juga tak ada serentak, artinya zat yang bukannya tidak lemah, bukannya berkuasa. Tak boleh. Kerana ia perkara yang hai'ah dia punya dirinya kena ada salah satu. Kerana dah ada pengesahnya. Ini kena faham satu konsep lagi. Ini sebagai pengesah dia. Itu nasy'ah dia. Kita tak kata tiang ni bisu. Kita tak kata tiang ni lemah ke kuat. Kalau kita kata kuat tadi nisbah bukan sifat kudrat. Kita kata jirim yang kukuh. Kita tak faham lagi. Kita biasa guna juga perkataan tembok, kita biasa guna kuat, tapi bukan merujuk pada sifat kudrat. Kita ambil contoh yang lain. Kita kata pokok kelapa. Pokok kelapa melihat, bersifat dengan pelihat ataupun buta.
Kita tak kata pokok kelapa itu bersifat dengan pelihat, dan juga tak kata juga pokok kelapa itu bersifat dengan buta. Kerana melihat dan buta ini yang mengesahkan ianya menjadi sifat bagi sesuatu itu mestilah ia bersifat dengan sifat tertentu. Seperti hayah. Kalau tak hidup, tidak ada ilmu, maka tidak ada sifat perkuasa tadi. Tidak ada sifat perlihat tadi. Lalu kita kata tembok. Tembok ni tadi tak boleh kita kata dia sebagai buta, tak boleh kita kata dia sebagai bersifat perlihat. Kerana nak melihat itu, yang mengesahkan bagi melihat itu ialah hayah. Bila ada hayah, barulah kita tanya buta ke tidak. Tapi kalau tidak ada hayah, tak tanya. Ni mayat ni buta ke melihat? Mayat buta ke ataupun bersifat dengan melihat? Kita tak kata. Sebab apa? Kerana tidak hayah. Begitu juga dengan pokok kelapa, tembok dan sebagainya. Jelas tak? Pegang contoh. Bila berjumpa dengan golongan-golongan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah mengatakan, antara bergerak dan juga diam, gerak ialah sempurna berbanding diam. Kalau kita mengatakan Tuhan itu tidak bergerak, artinya Tuhan diam. Tuhan tak sempurna. Lalu turunnya Tuhan. Contoh gerak. Lalu kita mengatakan gerak dan diam itu yang mengesahkan dia itu ada pada zat itu mestilah jirim. Ini konsep mengesahkan ni. Kalau dia bukan jenis jirim, tak ada berkaitan pun gerak dan diam. Warna bergerak ke tidak? Warna hitam. Makin halus. Warna hitam bergerak ke tak? Warna tak bergerak. Yang bergeraknya apa dia? Handphone. Tapi warna bergerak mengikut. Bukan diri warna, tapi dia mengikut. Jadi, oleh kerana Tuhan itu bukanlah dia jirim, bukanlah dia bertempat, maka tidak ada perkara mengesahkan dia itu bersifat gerak ataupun diam. Maka tidak berkaitan sempurna ataupun tidak mengenai bergerak diam pada Tuhan. Bahkan bila kita letakkan gerak dan diam, membawa kepada apa dia? Kurangnya Tuhan. Kenapa? Gerak dan diam ialah jirim. Tuhan ialah jirim. Ini perkara yang mustahil. Nampak tu? Ini konsep mengesah tak mengesah ni nampak kecil, tapi kegunaan dia cukup banyak. Begitulah juga tentang memahami tentang ni, lawanan-lawanan ni. Bila Tuhan itu hidup, Tuhan itu hidup. Sebab sebahagian kitab bawakan sifat hidup dulu sebagai mengesahkan untuk sifat-sifat yang lain, seperti Baqarah Amani. Tentu kan? Tak silap saya kan? Saya pun tak mengajar Baqarah ni. Saya tak pernah mengajar Baqarah ni. Nak mengajar mana orang selatan? Mengajar Baqarah. Faham pun bahasa-bahasa ni. Ketujuh hayah. Baqarah menggunakan hayah. Dia buat konsep ni lah penting. Nampak ni, tapi sebab Baqarah bawakan menggunakan dengan sifat hayah. Sebab apa? Nak memahamkan konsep pengesah. Kalau tak ada hayah, sebab kita boleh pegang apa dia? Ular tedung selah tu boleh pegang dia. Kita tahu dia tak bergerak. Sebab apa kita tahu dia tak bergerak? Tak ada hayah. Bila tak ada hidup, maka pengesahnya tak ada untuk bergerak, untuk apa semua, untuk mematuk dah tak ada dah. Jadi kita tak kata ular mati, kita kata ular mati. Dia mematuk tak matuk, mana yang lebih sempurna? Ular yang dah mati, dia mampu mematuk dengan tak mampu mematuk, mana lebih sempurna? Oh, pening macam tu je. Ular yang dah mati, ikan lah kita kata, tak faham ular. Tak faham ikan, ambil yang lain lagi. Lembu.
Lembu yang bersayap dengan lembu tak bersayap. Lembu yang boleh terbang dengan lembu tak boleh terbang. Mana yang lebih sempurna? Tak ada jawapan. Mana lebih sempurna? Lembu terbang ke lembu tak terbang? Ha? Terbang tak terbang, dia tak berkait dengan lembu. Tidak ada perkara yang mengesahkan dia. Dia bersayap tak? Bersayap. Baru tanya, terbang ke tak terbang? Itu perkaitannya. Jadi, lalat yang tidak terbang dengan lalat terbang itu ialah sempurna. Sebab dia ada perkara yang mengesahkan dia, iaitulah kategori yang bersayap. Jadinya, ikan mati. Ikan yang mati yang tidak ada hayat. Bergeraknya ikan, tak bergeraknya ikan bukannya sebagai pengasah. Ianya sempurna atau tak sempurna? Tak sempurna. Dalam memati mana ada bergerak, tak bergerak lah. Jelas tu. Tapi ikan mati memang tak bergerak. Jelas, itu kita nak kena kemahaman tadi. Jadi sempurna tak sempurna bukannya bergantung kepada tidak berkait dengan ikan yang dah mati jadi. Itu nak faham tentang mengesahkan tadilah. Jadi apabila kita begitu, apabila sudah mengesahkan adanya kudrah. Bila ada hayah, tapi ada kudrah ke tak ada kudrah? Kalau ada kudrah sempurna, tak ada kudrah. Itu lemah, itu sebagai kekurangan. Bila Tuhan itu kudrah, automatik ternapinya lemah. Lawanan dia. Maka adalah bagi kudrat itu dua ta'aluk. Baru bicarakan tentang ta'aluk. Dengan ijmal. Dua ta'aluk secara ijmal. Secara umum. Secara asas. Jadi ta'aluk ni, kita terjemahkan sebagai kerja. Kadang-kadang saya terjemahkan ta'aluk ni sebagai fungsi. Dia sebenarnya fungsi pun tak boleh juga nak terjemahkan. Fungsi dah merujuk kepada suatu proses kepada satu proses, sedangkan Tuhan tidak begitu. Tapi untuk memudahkan faham, terletakkan terjemahkanlah sebagai fungsi ataupun kerja ataupun tugas, untuk sekadar faham. Nak faham betul memang tak ada lah. Tak nak faham betul, tunggu ilmu laduni betul lah untuk faham. Itu pun tak boleh sedalam-dalamnya, ada had dia. Kalau saya kata ada hadnya pula, orang salah faham pula. Dia kata Tuhan tu ilah alam, letih pula. Ni kalau cerita sedap ni dah. Apa terus? Cara ijmalnya ta'aluk ni kena faham betul-betul. Dua secara ijmal, dua ta'aluk. Dan 8 ta'aluk dengan tafsil. Jadi tak bicara tentang 8 ini pun tak ada masalah. Yang faham dua, secara automatik kita akan faham apa itu yang tafsil, yang 8. Baru kita bicara apa itu ta'aluk. Maka adalah bagi kudrat itu dua ta'aluk. Maka ta'aluk itu ialah menuntut sifat akan suatu perkara. Ta'aluk itu ialah menuntut sifat. Menuntut, talabus sifat menuntut sifat akan suatu perkara. Itu dia punya kunci dia. Menuntut sifat akan satu perkara. Jadinya, faham di sini, sifat dia ada dua kerja, dua fungsi, dua peranan, dua tugas, dua melibatkan diri dia. Pertamanya sekali sebagai asas, mesti ada nama sifat. Menumpang di zat, kalau arad, kalau alam. Mesti berada di arad, mesti berada di zat. Bila sebut saja sifat, dia tak boleh berada sendiri, mesti berada di zat. Itu tugas pertamanya. Itu nafsiah dia. Beradanya sifat pada zat, itu nafsiah. Itu kita faham, haluskan betul-betul. Yang dimasukkan dengan nafsiah tadi. Kita tak jumpa sifat yang tak berada di zat. Jadinya, keberadaan sifat pada zat merupakan perkara nafsiah. Sifat nafsiah bagi sifat ma'ani apa dia? Mesti bertempat di zat. Mesti berada di zat. Itu nafsiah bagi sifat. Nafsiah bagi zat apa dia? Mesti dia bersifat dengan sifat ma'ani. Itu nafsiah. Memang cukup panjang uraian nafsiah ni. Tu saya kata dengan Ustaz ni, tadi kan, saya mabuk lama dulu bahagian ni. Ada seperti apa dia? Nafsiah lagi apa dia? Setiap jirim mesti mengambil ruang. Tu nafsiah bagi jirim.
Tak ada jirim yang tak mengambil ruang. Selagi mana keberadaan jirim, selagi itu dia mengambil ruang. Itu dinamakan sebagai nafsiyah. Tidak akan kita jumpa zat yang khali, yang sunyi daripada bersifat. Artinya, nafsiyah bagi zat ialah bersifat. Nafsiyah bagi sifat ma'ani ianya berada di zat. Itu nafsiyah dia. Jadinya, tugas pertama bagi sifat ma'ani itu, ia mesti berada di zat. Itu pertama. Wajib. Yang kedua, bukan sekadar itu saja. Dia nak tuntut fungsi yang lebih, nak tuntut kerja yang lebih. Maka kata pengarang, kata Tok Dia Sekam, akan sebagai menuntut yang suku atas adanya pada zat. Atas adanya pada zat dah satu tugas. Artinya zat, sifat mesti berada pada mesti berada pada zat. Tugas pertama. Tugas yang kedua, dia nak kerja lebih pula. Sekadar itu diumumkan. Dia nak tugas yang lain. Itulah yang dimasukkan dengan takluk. Jadinya, kita lihat, kalau ada yang belum faham, tapi rasanya semua dah faham dah ni. Takluk tu apa dia? Panas. Panas itu sifat bagi apa? Sifat bagi api. Tak jumpa panas yang tidak berada di zat. Ada. Itu sebab saya katakan, kita tak jauh, kita tak pegang api, tapi api sampai kat kita. Bukannya, tapi panas sampai kat kita. Bukan api sampai kat kita. Angin yang bersifat dengan panas. Jadi panas itu sifat bagi api, ataupun panas sifat bagi udara ataupun angin. Jadi panas, tugas pertama dia mesti berada di zat, sama ada pada api ataupun pada udara. Kita ambil pada api. Jadi panas berada pada api, itu fungsi pertama. Yang keduanya, dia memanaskan yang lain, dia membahangkan yang lain. Itulah yang dinamakan sebagai ta'alluq. Lihat lampu. Lampu zat, mentol tu zat. Dia bersifat dengan ma'ani. Apa dia? Cahaya. Itu cahaya, itu sifat dia, sifat ma'ani dia. Dan ada dia bertakluk. Apa takluk dia? Menerangkan. Jadi menerangkan itu ialah takluk. Ini contoh banyak lagi. Air bersifat dengan apa? Itu air zat. Bersifat dengan sejuk. Sejuk itu sifat ma'ani. Apakah dia punya takluk dia? Menyejukkan, mendinginkan. Ibarat lebih mudah, mendinginkan. Itu takluk bagi sifat sejuk. Apa lagi? Buta. Buta sifat mani. Buta jelas sifat mani. Buta sifat mani artinya kalau Tuhan bukakan hijab, kita nampak sifat buta kita. Pekak kita, sifat mani. Kalau Tuhan bukakan hijab, kita lihat sifat pekak kita. Kalau buta tak boleh, dah buta macam mana tak buta? Tak boleh. Dia bukan sebagai apa nama daur nanti. Kalau kita dah tak ada sifat perlihat, macam mana nak lihat sifat perlihat kita? Tak boleh dah. Sifat buta tadi. Tak boleh. Jadi kalau Tuhan bukakan hijab, kita dapat lihat sifat perlihat, sifat tuli kita, sifat pekak kita. Sifat pekak adalah sifat yang mani, wujudi. Buta sifat wujudi, sifat mani. Baiklah. Buta itu sifat mani, dan sifat mani buta ini juga bertakluk. Apakah takluknya? Menahan tertegaknya gambaran-gambaran, ni gambaran-gambaran pada penglihatan kita, pada diri kita. Itu fungsi dia. Selain sifat buta itu ada pada diri kita, dan dia berfungsi apa dia? Menegak ataupun tertegaknya gambaran-gambaran pada sifat pada diri kita. Jelas ya? Inilah yang dimasukkan dengan ta'alluq. Fahamkan betul-betul. Kata tok guru saya, nak belajar ilmu martabat 7, ilmu hakikat macam mana sekalipun, faham sifat ma'ani sampai peringkat ta'alluq. Bila kita faham tentang ta'alluq sehalus-halusnya, kita dapat bezakan apa itu ta'alluq, apa itu muta'alliq, apa itu muta'allaq. Faham situ, kita dapat bezakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Tak faham itu yang alam mereka mengatakan Tuhan. Ni, tak faham ini, ta'alluq ni. Jangan sikit-sikit lagi. Kena laju sikit ni. Ustaz ni nak marah saya ni kan. Tak habis ni kan Ustaz. Jadi fahamlah jadi ta'alluq itu ialah menuntut sifat akan suatu perkara, akan sebagai menuntut yang suku.
asing. Artinya dua fungsilah. Atas adanya pada zat. Kalau begitu Tuhan ada sifat pelihat, maka Tuhan melihat. Melihat itu ialah ta'aluk, pelihat itu ialah sifat ma'ani. Tuhan ada sifat perkata, maka berkata-kata Tuhan dengan sifat perkata. Jadi berkata itu ialah ta'aluk, perkata itu sifat ma'ani. Iaitu tiap-tiap sifat itu tentu tak boleh adanya melainkan jalan ada pada zat. Itu tungkas pertama. Pertamanya, sifat itu mesti pada zat. Itu fungsi pertama. Tugas pertama. Dia qaim bi ghairihi. Qaim bi zat. Maka menuntut ini tidak dinamakan ta'aluk lagi. Ini bukan bicara tentang ta'aluk lagi. Bahkan kenapa? Sifat-sifat ma'ani yang tidak berta'aluk pun, dia masih juga ada pada zat. Qaim bi zat. Seperti hidup. Hidup juga. Warna putih. Dia tak bertakluk. Warna putih takluk ke tidak? Oh, ni bincangan cukup hebat ni Ustaz Azlin. Merah sangatlah makna. Merah sangat makna. Apa maksud? Bersilau mata kita. Padahal tak bersilau pun, tapi sakit mata. Sifat merah, dia tak bertakluk. Tapi dia sifat mani. Dia tidak bertakluk. Macam mana terkesan kita tengok boleh sop? Kalau kita kata terkesan, makna merah itu sifat yang muasir. Sifat itu, merah itu sifat bertakluk. Ini yang hebat ketuhanannya. Hebatnya ketuhanan tu lah. Dia bukannya bertakluk, tapi tiba-tiba kita ni boleh sakit mata. Itu dunia kita kena faham. Kemerah-merahan tadi tu. Dia bukan sifat bertakluk. Bertakluk ke? Merah tadi, dia bertakluk tak? Tapi dia berada pada zat, itu fungsi pertama. Tapi dia bertakluk tak? Kalau bertakluk, mesti ada mutaklak bi dia. Dia tak ada mutaklak bi. Jangan kena faham situ je lah. Saya nak bagi tahu sini. Jadinya, sebenarnya cerita lain, tapi tak boleh lah. Kan tak habis je. Kesimpulannya, sifat ma'ani, ada yang bertakluk dan ada yang tak bertakluk. Yang bertakluk pada diri kita yang nafsani, seperti haya. Tak bertakluk. Sini je. Haya tak bertakluk, tapi dia ada pada zat. Kalau diri kita apa lagi yang tak bertakluk? Sebab kita jarang kaji diri kita, itu yang tak nampak tu. Yang nafsani. Seperti sifat apa? Takut. Takut sifat mani ke tak? Itu perbincangan tu. Kalau takut itu kita katakan sebagai suatu halia, suatu proses dalam diri, peredaran dalam diri, maka itu bukannya sifat mani. Baiklah. Jadi kesimpulannya macam mana? Sifat ma'ani yang dia masukkan dengan ta'aluk di sini bukannya keberadaan sifat itu pada zat. Itu bukannya ta'aluk. Itu fungsi pertama bagi segala sifat-sifat ma'ani. Sama ada yang berta'aluk ataupun tidak berta'aluk. Bahkan kata pengarang lagi, maka apabila menuntut pula sekali lagi yang lain daripadanya itu, daripada itu apa dia? Keberadaan ataupun adanya sifat ma'ani pada zat, maka itulah yang dinamakan sebagai ta'alluq. Melihat, mendengar, menerangkan, memasinkan. Tu. Itu yang dinamakan sebagai apa dia? Dinamakan sebagai ta'alluq. Penjagaan, tambihun, munabbihun. Adalah di antara, adalah diisnad dan disandarkan, benar diisnadkan, disandarkan dan disandarkan menuntut kepada sifat itu ialah dengan jalan pinjaman, tuturan jua, kerana sebenarnya menuntut zat yang bersepakat ia dengan sifat tersebut. Dia ibarat sebagai kalau kita bicara tentang makhluk ini, dinamakan sebagai alat. Kita sebagai alat. Panca indera adalah alat bagi nafs, bagi diri kita.
Panca indera kita seperti apa dia? Perlihat. Yang lihat sifat perlihat kita ataupun diri kita? Diri kita yang melihat. Mendengar. Sifat pendengar kita ke ataupun diri kita yang mendengar? Diri kita yang mendengar. Roh kita, diri kita. Namun beralat, berkait dengan apa dia? Sifat pendengar. Tak ada sifat pendengar, kita tak dengar. Nah, ini yang manusia itu, diri kita itu ataupun hati itu dinamakan sebagai raja. Yang bawah-bawahan ni lah yang sebagai apa dia? Sifat pendengar lah, apa semua ni. Antara-antaranya. Jadinya hakikinya yang mendengar kita, hakikinya yang berkendak ialah kita. Yang silap faham lah. Tak apalah, dah terlepas cakap tadi. Hakiki yang mendengar kita, hakiki yang berkata-kata ialah kita. Bukan sifat perkata kita, tapi melalui sifat perkata. Kalau tak ada sifat perkata, maka tak adalah berkata-kata kita. Tapi yang berkata-kata adalah diri kita. Ini sebagai disandarkan takluk itu kepada sifat-sifat tersebut sebagai apa dia? Majaz sahaja. Sebagai isnad saja. Namun yang melihat itu ialah diri kita sendiri. Diri kita yang melihat, mendengar dan sebagainya. Terus faham takluk tu Maka dua takluk itu ialah satunya takluk saluhi qadim, yakni patut saluhi qadim atau saluhi qadim patut atau padan sedia kala, patut dan padan layak ataupun layak yang bukan sebagai layak, sedia kala bagi mengada Tuhan dengan kudrat. Mengada Tuhan dengan kudrat. Bukan kudrat itu berkuasa, tapi Tuhan berkuasa dengan kudrat. Ini perbincangan yang lain. Kita tak boleh kata alam ini dijadikan oleh kudrat. Tak boleh. Jadi kita mengatakan yang kuasanya ialah kudrat. Yang berkuasa ialah kudrat Tuhan, bukannya diri Tuhan. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kita katakan alam ini dijadikan oleh kudrat dan juga diri Tuhan. Maknanya ada dua yang berkuasa, dua yang muasir. Tak boleh juga kita mengatakan Tuhan yang menjadikan tidak ada kudrat. Dan namakan sebagai Mu'tazilah. Yang benarnya apa dia? Alam ini dijadikan oleh zat yang bersifat dengan kudrat. Itu tepat. Itu cara susunan dia. Jadinya patut dan layak sedia kala bagi mengadakan Tuhan dengan kudrat, yakni Tuhan yang bersepakai dengan sifat kudrat. Yang bersepakai dengan sifat kudrat. Artinya zat yang bersifat dengan kudrat menjadikan alam. Akan tiap-tiap mungkin, tiap-tiap yang bersifat dengan imkan pada masa imkan. Artinya pada masa imkan itu Tuhan nak boleh jadi serentak dah. Alam ni cicit kita semua dah boleh jadi sejak azali lagi dah. Tak ada masalah. Masa imkan. Masa imkan apa dia? Yakni pada masa dia buat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang kitab-kitab ilmu kalam dibawakan ibarat begini. Kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Jadinya masa imkan tu artinya macam mana pada Nur Muhammad? Artinya apabila Tuhan nak mentajalikan akan sifat dan juga nama dia, masa itulah dinamakan sebagai masa imkan. Itu nama masa imkan pada Nur Muhammad. Jadi macam mana? Tak perlu tunggu Nabi Muhammad zahir yang batin tu, yang zahir tu pada kurun hijrah tu. Tak perlu tunggu zaman tu. Padahal pada awal-awal lagi Tuhan dah boleh ciptakan, tak ada masalah pun. Tapi Tuhan ciptakan Nur Muhammad dulu sebagai noktah awal untuk mengenalkan akan Tuhan. Lalu terpancarnya daripada asma' yang menyeluruh ini kepada tajallinya berbagai-bagai alam yang lain. Penghabisannya turun maratib sampailah kepada insan yang kamil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awal tadi, nur awal tadi tu merangkumi segala, memahami semua segala. Bukannya maknanya memahami akan ketuhanan berdasarkan asma' dan sifat, bukannya zat. Zat atas
No comment lah. Yes. Ini dinamakan sebagai masa imkan. Jadi daripada ni Nur Muhammad ni pecah macam mana? Pecah macam mana? Bukannya ambil telefon kerat kecil-kecil, tidak. Pecahan kandungan asma dan sifat. Jadikan matahari mengandungi asma munawwir, menerangkan. Jadikan malam menunjukkan asma sifat Tuhan, menggelapkan, mengelirukan seorang, makar Tuhan. Tu. Ini yang dimasukkan sebagai pecah-pecah tadi, bukannya potong-potong juzuk. Kalau potong juzuk itu artinya Tuhan menciptakan sesuatu daripada sesuatu, sedangkan Tuhan menciptakan sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Ini yang dimasukkan dengan maratib tadi. Kemudian semua ni yang mengandungi berbagai-bagai asma ni asma lain, semuanya untuk kita faham ialah zat Nabi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batin mengandungi akan asma tadi. Mengandungi, memahamkan tentang asma dan sifat Tuhan. Itulah pada diri Nabi yang zahir batin tadi. Jadinya itu daripada situ. Maka sahabat-sahabat macam mana? Sahabat meniru Nabi, artinya sahabat mengenalkan akan sifat-sifat ketuhanan. Sampailah peringkat kita sekarang ini. Inilah yang dimasukkan dengan maratib tadi. Jadinya imkan tanda tu boleh je Allah Ta'ala ciptakan semua alam sekaligus, tak ada masalah pun. Tapi hanya Tuhan menjadikan sebahagian saja, dan juga berperingkat-peringkat yang Tuhan nak jadikan. Ini konsep Nur Muhammad ni, kalau kita ambil Imam Ghazali lah kan, dia khilaf ulama. Ya, ada yang mengatakan awal-awal yang diciptakan ialah arash, ada yang mengatakan ialah qalam, ada yang mengatakan luh mahfuz, ada yang mengatakan akal awal, ada yang mengatakan apa dia? Nur Muhammad. Kata Imam Ghazali ini nama yang pelbagai, maksud yang satu. Berbagai sebutan pada sudut yang berbeza saja. Tu je. Dan Imam Ghazali tak cerita panjang lagi, stop situ. Dan cerita panjang-panjang, nanti kena chop yang lain pula. Ni batiniah tu. Ini pun tak boleh dah ni. Ni batiniah ni. Ni dia sekam ni golongan batiniah lah macam tu. Ni Nur Muhammad ni dah. Contohlah kita kata. Sebab orang dia rasa dia betul, tak apalah. Jadi kita faham di sini zaman imkan ni Jadi selalu sejak bila-bila. Bukan bermaksud yang dikatakan masa imkan ni artinya ada sebelum itu Tuhan tak jadikan, tidak. Ini istilah kita nak bezakan Tuhanan dengan perkara yang mungkin. Itu dalam zaman imkan tu kita namakan. Lalu kata pengarang lagi, maka ini ta'alluq meratai, ihatah, meratai akan sekalian mungkin dengan jalan patut dan padan, layak saja. Buat tak buat lain cerita. Nak nikah dulu, nak nikah dia kena ada syarat dulu. Burung terbang boleh lah, boleh kahwin. Kalau tak jangan, bazi. Ibarat begitulah. Jadinya layak nak ambil lesen. Syarat apa dia? 18, 16. Syarat kena ada. Tapi dah ada 18 tak semestinya ambil lesen. Itu dinamakan sebagai syarat layak dan patut. Dah boleh dah. Aku boleh je nak jadi sultan. Aku manusia. Laki boleh jadi sultan. Cuma tu lah. Tak ada kuasaan je lah. Boleh, tak ada masalah. Ibarat begitu. Nak faham. Jadi layak dan patut itu sejak pada semua perkara-perkara yang imkan. Dan jika mengada ia akan setengah-setengah jua sekalipun, jadinya yang tanjiznya, yang dijadikan, bukan semua mungkin. Sebahagian je. Saya ni, imkannya, saya sejak azali lagi, boleh Tuhan nak jadikan muka saya muka Arab. Muka Arab je. Ini muka hidung macam ni, mak terung maisim. Boleh jadi macam ni, boleh jadi handsome, boleh jadi tinggi, boleh jadi sado. Semua perkara mungkin. Boleh jadi 3, 5, 6 kaki, 7 kaki, 8 kaki, boleh. Tapi Tuhan jadikan ni saja parah saya. 5 kaki 3 inci, 6 kaki 3 inci, baru tak ingat lah.
Bukannya 7 kaki, 8 kaki tak. Tapi itu sekadar perkara yang harus. Tuhan boleh jadikan ni, penuh ni. 1 juta orang dengar ni. Itu perkara apa dia? Perkara yang harus. Tapi Tuhan jadikan apa dia? Manusia sekarang ni. Ni je lah dia ni. Kalau pergi perang tak boleh. Cukuplah.